Hai, salam geng. Aku harap korang semua sihat. Kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan tetapi bersyarat PKPB dan ini adalah episod ke-13. Bolehkah kita hidup tanpa cash? Okey geng, untuk episod kali ini Syaz akan menceritakan sepanjang 2 bulan dia bermulanya PKP 18 hari bulan Mac 2020 dia tak pergi ATM langsung geng. Macam mana dia buat? Korang kena stay dekat episod kali ini sampai hujung. Dia akan menceritakan tips, dia akan mengupas semua. Pada yang baru dekat channel kita orang, selamat datang ke Haicin TV ataupun Haicinta. Dan pada yang dah support kita orang, korang memang terbaik geng. Geng, seperti yang kita tahu, kita sedang berperang dengan COVID-19. Musuh yang kita tak nampak dengan mata kasar. Yes, setelah 2 bulan kita berada kat rumah, kita hampir berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ni. Tapi geng, kita perlu ingat, perang kita belum tamat, kita belum menang. Mungkin akan ambil masa yang lagi panjang. Kita perlu hidup dengan lifestyle yang baru. Lifestyle yang dipanggil new normal. Benda yang macam sebenarnya tak new pun. Benda yang kita dah biasa buat dalam masa 2-3 bulan ni. Contoh, kita akan lebih kerap basuh tangan dengan sabun atau kita guna hand sanitizer. Okey, lepas tu kita akan buat social distancing ataupun penjarakan sosial. Tu kalau kita nak jumpa orang, kita tak ada salam sangat lah. Kita tak salam orang pun sekarang. Kita semua hormat, kita letak tangan kat dada. Okey, kita juga tak digalakkan untuk berhimpun lah ataupun pergi mana-mana event. Memang tak ada event pun tahun. Lepas tu yang paling penting aku rasa adalah face mask ataupun penutup mulut dan hidung. Pergi mana-mana tempat awam, kita mesti tengok orang pakai benda ni. Siapa yang tak pakai tu macam pelik lah. Jadi kalau bersendirian dalam kereta tu mungkin tak perlu pakai dulu. Kita jumpa kat tempat orang ramai, baru kita pakai ya geng. Dan salah satu benda baru, semua benda semua benda nak online. Bazar Ramadan online, shopping online, apa lagi, seminar online, kita meeting online, jumpa doktor pun online. Jadi apa-apa benda pun sekarang memang semasa musim PKP ni semua benda online. Jadi kalau apa benda yang melibatkan transaction ke ataupun melibatkan pembayaran kan, bila kita nak kena bayar, kita pun bayar online lah. Cashless lah kat situ. Betul lah macam Louis cakap, aku tak pergi ATM selama 2 bulan sepanjang PKP ni. Sampai video hari ni aku rekod ni, aku tak pergi ATM lagi. Aku memang tak pergi keluarkan duit lagi sebab aku pakai semua benda cashless lah sekarang. Okey geng, aku akan tunjuk korang satu persatu lah. Korang stay tune je dekat video ni sampai habis, sampai hujung video ni. Aku akan tunjuk korang satu persatu daripada macam mana aku buat, aku cashless. Kita start balik dekat masa 18 Mac 2020, masa first day kita PKP. Sehari sebelum PKP tu biasalah maklumat daripada kerajaan yang kita akan start PKP. Hari sebelum tu semua orang menggelabah kan. Aku ingat lagi lah first day sebelum PKP tu ataupun 2 hari sebelum tu buat panic buying. Menggelabah beli barang dekat Tesco sampai 3 troli. Ada yang beli roti sampai 10 buku. Banyak gila kau nak makan macam mana kan. Waktu tu aku just balik rumah. Ya, aku ingat lagi aku ada dalam RM20 macam tu lah. Bawah RM20 duit cash aku. Balik je aku relax. Aku rasa betul lah mungkin tak payah menggelabah sebab kerajaan mungkin dia dah atur kan apa benda. Waktu tu aku just balik. Maknanya kat sini aku akan cerita korang lah macam mana aku daripada start hari pertama PKP tu sampai ke hari ni aku memang tak pakai cash. Mungkin dalam tips video kali ni aku akan cerita untuk korang jugalah. Yang penting korang kena tahu apa tu e-wallet sebab aku pakai e-wallet. Okay geng, macam mana aku buat? Aku bagi kau tips lah. Tips dia, aku cuma pakai kad biru ni, kad BigPay. Tutup kan sebab aku tak nak bagi korang tengok depan tu. Okay, kad biru ni memang jadi macam kad all in aku lah. Semua benda aku memang pakai kad ni. Aku beli makan ke, aku beli keropok ke, aku beli petrol ke, aku beli minyak ke, beli tol ke, semua benda aku pakai benda ni. Dah jadi macam all in kad lah. Sebab tu aku tak pakai cash pun langsung sepanjang PKP ni. Aku akan cerita korang satu persatu lah macam mana buat. Sebelum ni kita ada pernah buat satu episod pasal BigPay ni. Korang boleh tengok kat link kat atas ni. Tapi benda ni untuk guna kalau kita berada dekat overseas. Kebagusan kad ni kalau kita berada kat overseas. Tapi kali ni aku akan cerita kalau macam mana kita guna kad ni dekat dalam Malaysia. Okey geng, aku akan start dengan benda yang paling penting adalah makan. Okey, macam biasa lah, musim PKP ni kita semua akan makan sendiri ataupun kita masak kan. Tapi kebanyakan kita mungkin akan order daripada company food delivery, GrabFood, Foodpanda, apa-apalah, dah makan semua benda tu lah. Aku pun sama, memang guna servis-servis tu. Dan servis tu aku memang akan pakai kad BigPay ni ataupun cashless. Sebab apa? Bagi aku, poin pertama yang paling penting bila kita pakai apps tu, kita order barang tu online, kita bayar terus, kita akan kurangkan close contact ataupun akan mengamalkan penjarakan sosial ataupun
ataupun social distancing dengan abang rider tu lah. Senang je, macam contoh kita order makan, abang rider tu sampai, dia letak atas pagar rumah aku, lepas tu dia caw, aku ambil, settle, aku makan, kenyang. Kita kalau kita bayar cash kan, kita bayar, nak tunggu baki, mungkin ada bersentuhan. Mesti kita akan mengurangkan risiko lah, ataupun kita dapat membuat penjarakan sosial kalau kita cashless. Tapi yes, of course lah, kat sini mungkin antara kita tak order GrabFood ke Foodpanda ataupun makanan-makanan online ni, mungkin korang rasa masak sendiri lebih jimat. Of course, kalau macam tu okey, sebab aku bagi tips kat korang, kalau korang nak beli barang-barang dapur ke contoh, pergilah, contoh korang pergi Speedmart ke Tesco ke apa kan, pakai kad biru tu, apa, setiap pembelian yang kau beli tu korang akan dapat point. Jom kita pergi Speedmart, kena pakai mask dulu. Okay geng, tips dia korang senang korang just top up dulu siap-siap kad kau dalam ni, berapa ringgit yang kau nak belanja untuk kau beli barang kat Speedmart tu lah. Sebab apa? Sekarang ni kebanyakan company memang dia suka sangat kita pakai cashless ni, sebab kita kurangkan kontak dengan pekerja-pekerja dia lah. Contoh kat Speedmart tu kan ada orang jaga kaunter tu kan, kita pakai kad ni, pilih Mastercard Big Pay, bayar, wave je dekat kaunter tu, ciao. Okay gang, tadi settle, kita pergi Speedmart. Okay, settle lah buat makan, buat order makan. Kalau kita tak order, kita pergi beli barang dapur ke apa, kita pakai supermarket macam tu, kita pakai cashless. Tu settle buat makan. Sekarang ni aku nak pergi isi minyak pula. Isi minyak pun aku akan cashless lah sepanjang PKP ni. Sebelum PKP pun aku dah cashless lah. Tak kisahlah korang pakai minyak apa, Petron ke Shell ke apa. Macam aku akan pilih Petronas lah. Sebab apa kalau korang pakai kad Big Pay ni, okay, sekarang ni kita sampai Petronas, korang pergi je kat kaunter ni, korang bayar kat kaunter pakai kad Big Pay ni. Pakai apa banyak yang kau nak isi, kau cakap lah RM20 ke RM30 ke, kau bayar. Sebab apa kalau kau pergi dekat sini kan dia ada apa, tempat cucuk kad debit ni kan. Aku nasihatkan korang jangan cucuk kat sini lah, sebab dia perlukan RM200 duit daripada kredit Big Pay kau. Tapi sebenarnya kan ada satu lagi apps yang lagi senang. Macam aku dah linkkan dengan satu app panggil Settle apps ni kan. Kalau contoh kan, contoh kita berada dekat pump station ni, dia akan beritahu kita kat mana, you are here, Petronas kat Ampang. Tips dia senang korang linkkan korang punya Big Pay card yang biru tadi kat dalam apps ni, kat bahagian payment kan, masukkan kad Big Pay kau, link kan. Bila link kan, macam contoh kan nak isi minyak, lepas tu korang tengok kat sana, sini dia punya pump nombor 2. Okay, kau tekan pump nombor 2, pilih je berapa ringgit kau nak isi. Kalau contoh RM20 kan, contoh nak isi RM20, tekan bayar. Lepas tu kau confirmkan dengan cap jari, biasalah phone kan. Tu dia akan connect kat pump tu. The pump is now ready. Start filling now, dah boleh dah isi minyak. Jadi yang best yang pakai apps ni, senang Kau just cakap berapa ringgit nak, kau linkkan kad Big Pay kau, dia akan tolak duit Big Pay kau daripada apps ni. Kau tak payah pergi kaunter depan tu pun. Sekarang ni kat Petronas kan, tak payah pergi depan tu, kau just keluar kereta, kau terus pump. Macam tu aku tunjuk lah. Tutup dulu enjin, tutup minyak ni, tak payah pergi depan, keluar, isi je minyak. Okay geng, aku dah baru lepas isi minyak RM20 dia pakai apps ni. So bila dah settle, okay ni dia tunjuk RM20. Lepas tu korang boleh linkkan kad mesra. Kad mesra kan, kad mesra kalau kita pakai kad mesra, kalau kita isi minyak banyak-banyak, kita akan boleh redeem minyak lagi. Itu biasa lah. Kita tak perlu pergi kaunter depan tu untuk bayar apa semua. Lagipun kat situ ramai. Aku tunjuk korang ramai kat depan tu. Okay, kita gerak kat dalam tu selalu ramai kan. So kalau musim-musim PKP ni, kita boleh lah mengurangkan kontak lah, close contact. Kita boleh mengamalkan penjarakan sosial. Okay, aku nak tunjuk korang, aku nak pergi ke 7-Eleven lah, 7E kat depan tu. Okay aku akan cerita sikit lah kenapa aku suka sangat pakai Big Pay tu. Big Pay card, Mastercard tu, dia ada apps juga. Maksudnya dalam apps tu kan, kau boleh tengok kau punya data analitik kau. Data analitik tu maksudnya pembelanjaan korang setiap bulan lah. Contoh macam kau pergi beli isi minyak ni, contoh dia akan tunjuk. Kau pergi farmasi, kau beli barang-barang apa pun, nanti dia akan tunjuk. Memang akan lengkap dalam bulanan, dalam tahunan pun boleh tengok. Macam ni, aku nak cerita korang satu benda lagi. Aku kalau pergi
7E ke semua kan, aku akan pakai Touch and Go e-wallet. Korang kena download lah apps ni. Dia salah satu e-wallet yang aku pakai. So dalam 7E tu aku belilah barang-barang yang keperluan yang aku perlu ada. Macam contoh roti. Dia best lah, itu kebetulan lah. Dia ada buat macam campaign, kalau kau pakai Touch and Go e-wallet ni, kau akan dapat cashback tau kalau kau beli barang dekat 7E. So nanti aku tunjuk kau satu bukti. Aku dapat cashback RM99. Maksudnya aku dapat duit free RM99. Kau bayangkan guna apps Touch and Go ni. Okay, Touch and Go ni kau boleh buat bayar bil tau. Bayar bil Unify. Kau boleh buat beli prepaid Hotlink, Digi. Kalau contoh kau pakai prepaid kan, bila bayar bil ni kau boleh lah top up Touch and Go e-wallet ni daripada kad BigPay korang. Okay, macam ni aku akan top up Touch and Go kat sini kan. Reload. Aku dah memang settingkan e-wallet BigPay aku. Jadi top up Touch and Go daripada BigPay. So senang lah kau dapat. Kalau macam aku cakap dia, RM10 kau belanja, kau dapat 1 point. Kalau kau top up 50, dapat 5 point. Jadi kau kumpul, bolehlah redeem untuk apa, tiket flight yang kita cakap tadi. So sekarang ni aku nak pergi 7E situ. Aku akan tunjuk sikit lah. Ni bulan puasa, so nak beli barang-barang sikit kat 7E tu. Pakai Touch and Go e-wallet ni. Okay, jom. Okay, aku tunjuk kau tunjuk kau macam mana aku shopping kat 7-Eleven. Masuk 7E pun dia minta tulis lah. Contoh nak beli barang apa, contoh aku nak beli air. Okay, boleh pakai Touch and Go kan? Tak payah. Okay, contoh beli ni. So kita agak pay. Right, keluar situ. Okay. Okay gang, tadi aku beli barang kat 7E, aku dapat juga duit RM1.50. Okay gang, aku rasa itu sajalah tips yang aku boleh share korang selama 2 bulan macam mana aku cashless. Aku dapat rasakan lah, aku confirm akan teruskan lagi hidup dengan cara cashless selagi boleh. Tapi aku tahu bukan semua benda kita boleh pakai cashless, ataupun bukan semua benda boleh accept perkhidmatan tanpa tunai lah. Mungkin kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit kita masih lagi perlukan cash. Tapi tak apa, ini mungkin kita punya, orang kata, new normal ataupun kita punya perubahan baru yang kita boleh ubah dalam masyarakat kita kan. Macam aku bacakan satu artikel tu, diorang cakap dalam musim-musim pandemik COVID-19 ni memang penggunaan cashless ataupun tanpa tunai ni makin meningkat. Jadi aku pun menggunakan metod yang sama lah. Okay, itu saja tips untuk kali ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share lah kepada kawan-kawan korang. Terima kasih banyak kerana support. Dan aku nak wish lah kita nak raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ciao. Hai, aku Louis Ilman ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua yang telah support kita orang. Semoga korang semua dilindungi dan dimurahkan rezeki. Amin. Untuk raya kali ini kita mungkin akan sambut special sikit lah dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni. Jadi aku harap korang semua follow lah SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai mask bila korang berada di luar, supaya kita berjaya menang untuk menangani COVID-19 ini. Korang boleh gunalah semua metod-metod online yang sedia ada. Bervideo call lah bersama saudara mara ataupun kawan-kawan yang berjauhan semasa menyambut Hari Raya nanti. Semoga kita menang, dan juga kepada frontliner yang tidak mengenal erti penat. Terima kasih. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. InsyaAllah. Itu saja. Kita jaga kita. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua.